Sambungan. Isu kebajikan. Isu kebajikan di lokasi lah ya. Masa production tengah berjalan. Okay, selain itu juga isu keselamatan pun kita kena ambil berat juga di lokasi. Kan tempat kerja kena ada, kalau ada orang yang memantau tu pun bagus juga kan. Pasal kita pun dah pergi apa kementerian kan, tenaga jabatan tenaga kerja, Kesihatan dan keselamatan. keselamatan dan keselamatan kesihatan dan keselamatan pekerja. Jadi benda-benda ni kena dititik beratkan jugalah. Jadi rasanya apa lagi itu je lah lebih kurang. Lebih kurang yang perlu kebajikan perlu ada kepada yang memang saya tambah saya nak tambah ni sikit. Sebenarnya yang penting juga, peranan penting lah pihak pengurusan allocate bajet tu betul-betul kena ada. Macam tadi kata masalah transport kan, janganlah ambil yang 15 tahun ke lepas, 15 tahun ke atas punya, ambil lah 15 tahun ke bawah ke. Ni van pun dah reput, break pun tak pernah makan, dah tak boleh nak adjust lagi dah kan. Lepas tu dia berbalik pada bajet tadi yang dia present pada producer. So memang kita, kalau saya pernah lah berkawan dengan producer ni, saya tahulah sikit producer, kalau orang hantar bajet dia, kalau tak dibagi tahu dia tak tahu. Bagi tahulah kenapa bajet kita up sikit, sebabnya kita nak outstation, kita perlukan penginapan, kita perlu gini-gini, transport ni nak jalan jauh ni, tak boleh ambil yang lama sangat, lebih kurang tu. So kita ambil van ni, harga dia macam ni lah. Kalau van buruk tu setakat kita shoot kat sini-sini boleh lah, tapi ni kita nak jalan jauh ni. Jadi bajet up sikit lah untuk transport yang safety. Tambah sikit. Kadang-kadang ni bila sebut pasal bajet sikit tadi kan, bajet kadang-kadang disediakan oleh producer kan. Itu yang tak boleh. Itu yang sebenarnya production manager ni ada beberapa jenis production manager. Tadi kita sebut pasal yang cak-cak ayam ni, yang baru 3-4 hari kerja dah buat production manager. So dia tak, kadang-kadang dia tak tahu benda-benda ni, dia just follow like buffalo je. Bila sampai dekat lokasi dia tahu masalah gini, baru tahu pasal tak ada pengalaman. Dia tak nak bayar, tak nak keluar duit lebih untuk bayar orang lebih pengalaman kan. So sepatutnya kita, macam saya production manager, bajet saya propose. Kita propose pasal macam sekarang ni, kalau sewa van lah, kata van lah, berapa mahal van? Kau nak sewa RM80 atau 100, apa beza RM20, RM30? Tambah dah sikit untuk keselamatan budak kan, untuk orang bekerja kan, safety. Jadi keselamatan ada. Ini kalau cakap van zaman dah 15 tahun, dah orang pun tak nak pakai, memang sewa dia RM100 memang safe, tetapi tidak menjamin keselamatan. Jadi kalau benda itu berlaku, cowboy je lah. Cakap apa? Itu je. Bagi saya tambah sikit. Saya cuma risau penerbit baru, penerbit yang baru, yang tak pernah dapat projek atau first time projek atau baru masuk industri. Penerbit lama ni saya tak risau sangat, sebab dia dah biasa, dia dah tahu. Penerbit lama dia tahu kalau dia bagi benda yang tak cukup, tak sempurna, ujung dia produk dia akan masalah. Sebab kebajikan sangat-sangat dititik beratkan. Tapi kalau penerbit baru, dia akan rasa bahawa kalau van tu, contoh dia ada van saudara dia lah, dia lebih baik aku beli van lah, sewa, bila sewa sampai 30-40 hari ni kan, lebih baik aku beli van daripada aku sewa, lagi untung. So teori-teori ni sebenarnya kalau tanya producer-producer lama, dia orang semua dah experience dah, dan dia orang tahu sebab musabab kenapa nak perlu sewa, kenapa yang ini nak kena bayar, kenapa yang ni bayar lebih, kenapa kalau penempatan tu kenapa kena bagi selesa. Sebab kreativiti kru-kru ni, kalau dia tak selesa, dia akan marah, emosi terganggu, tidur pun tak lena apa semua. Memang akan efek kerjaya, dan juga akan berlakulah sedikit kekalutan dalam kumpulan. Sebab tu penerbit, ini pasal pitching punya hal yang kita nak cakap ni, penerbit memang benda kecil-kecil ni pun dia kena ambil tahu. Saya cukup risau sebenarnya. Saya cukup risau penerbit-penerbit baru yang gairah dapat projek. Ada sejarah. Pasal kita pernah tengok penerbit baru ni, dia rasa aku dulu dalam industri aku boleh kurangkan harga-harga ni. Tak boleh benda tu. Memang tak workable. Memang kalau industri kreatif, drama terutamanya, dia dah praktis dia begitu. Maksudnya kalau penempatan begitu, makan begitu apa semua, kalau lebih tak apa, jangan pandai-pandai kurangkan. Kalau pandai-pandai kurangkan ikut formula sendiri, anda pasti akan dapat akibat dia, produk ujung nanti tu
silap-silap anda kena tambah sekali ganda, 2 kali ganda, kena reshoot lah apa benda lah. So itu yang saya risau sebenarnya, tim benda-benda ni. Yang keduanya, saya nak tegur tentang production manager. Production manager ni jangan ada lagi sikap untuk melobi producer sebenarnya. Saya cakap terang production manager sebab dia kena fikir bahawa keputusan produk itu menentukan kerjaya dia the next. Bukan kerana kau lobby, kau jimatkan duit producer, tak. Tapi macam Abang Michelin kata, bajet biar production manager yang buat. Kalau production manager yang buat, dia akan tahu tempat mana wajib, tempat mana yang boleh kurang, tempat mana yang perlu, tak perlu. Tapi kalau dia nak bodek punya pasal, dia akan beritahu penerbit, ini boleh jimat bos. Daripada dokumentari yang 14,000 punya modal, ini 7,000 cukup. Ini masalah. Sebab dia nak jimatkan producer dan dia nak job lebih supaya producer tu percaya dia. Saya beritahu benda ni memang takkan berlaku. Hujung dia, producer tu dia akan tengok hasil produk dia keluar di TV, dapat job ke tak dapat job lagi. Bila dapat job lagi, kualiti bagus, dan dia akan ambil tuan-tuan yang bahagian production manager. Dah pun berlaku. Kita dah tengok kawan kita ramai production manager, bukan kita tak tengok kan. Yang mana yang kaki kipas-kipas apa semua ni, yang buat macam ni punya bajet lebih kurang, dan dia akan tekan pula kru-kru bawah ni, ini masalah. Tapi kalau dia kerja cara yang betul, apa semua, buat yang penting produk tu hasilkan dengan betul, selesa segala-galanya, insya-Allah benda tu rezeki datang bersama, orang terima kasih, orang doakan kita, benda tu akan smooth lah. So itu yang saya rasa kebajikan ni perlu jaga. Tapi ada satu benda lah, Profima sebenarnya kita memang menggalakkan aduan lepas ni. So kita juga nak tahu, ada lagi tak orang duduk 20 orang satu homestay? Ada lagi tak orang makan potong ikan 2 apa semua? Makan tak ada kursi meja, duduk bercangkung. So benda-benda tepi-tepi longkang apa semua. So benda ni sebenarnya Profima perlukan aduan dan juga report lah. Tak kira lah syuting dekat mana pun. Dan kalau ada, insyaAllah kita akan ambil tindakan lah. Kita dah tak nak benda-benda ni berlaku dah. Ini zaman dulu apa semua. Saya kalau geng-geng filem, saya tak risau sangat. Geng filem ni satu dibayar tinggi, dan juga diorang ni tempat tak banyak sangat. Tapi kalau drama ni saya cukup risau. Drama ni dia punya masalah, dia pelbagai kan. Yang kita bercakap hari ni sebenarnya lebih pada drama lah. Pasal pitching RTM punya pasal kan. Pitching ni pun saya risau juga ni. Takut dia pitching, dia punya keputusan dia seleksi tahun depan. InsyaAllah. InsyaAllah. So kita doa. Jadi kepada pihak pemerintah, jangan hanya anda memberi manisan, pastikan manisan tu memang betul-betul dirasai oleh pekerja lah. Saya rasa kalau hanya manisan dan gula-gula, ni nak pilihan raya ni pun saya risau juga ni kan. Pilihan raya gula-gula saja, saya rasa tak tahulah. Pihak Profima sendiri akan ambil satu desakan bersama lain lah. Sebab tahun ni kita memang tak ada kerja. Bekerja kita dah ni. So jangan menggunakan benda ni sebagai inilah alat atau apa je. Betul-betul perolehan, betul-betul bagi job apa semua supaya kru kita boleh kerja lah. Tu isu kebajikan. Saya tambah sikit termasuklah kita memang kita berharap sangatlah, ataupun Profima sendiri kalau boleh nak tekankan yang production manager baca betul-betul skrip tu dan allocate bajet betul-betul. Kadang-kadang itu masalah dia, sebab tak termasuk dalam bajet, nak lobbynya pasal benda sebenar 10,000 kau pergi letak 5,000, then bila by the time sampai location, alamak, itu yang kita potong tempat tidur kru, kita potong transport dia. Itu masalah. Dan termasuklah satu lagi, kita kalau boleh kita syorkan sepatutnya dan semau-maunya ialah ambil insurans di lokasi ataupun insurans untuk within the project tu. Katakan satu projek tu 14 hari, ambil lah insurans 14 hari, tak mahal mana pun. Selain daripada tu elok juga kita cerita insurans, kita cerita apa kebajikan lain selain daripada tu. Kita ada perkeso Saya nak cakap insurans dulu. Itu. Okey, insurans kita dapat report daripada tahun lepas lagi. Insurans ni dia ada 2 yang sangat penting selain daripada perkeso kita ni. Satu, insurans dia punya public punya relatif. Maksudnya kalau berlaku apa-apa kebakaran, liability untuk kerosakan kan, kerosakan kehilangan barang lain. Barang lain public area. Public ni tu okey. Yang kedua, insurans equipment. Jadi kru-kru lepas ni kalau ambil equipment, pastikan equipment tu diinsurankan. Sebab tu kebanyakan kru-kru yang pandai-pandai dia ambil syarikat yang besar-besar. Dia yang masalah ni bila equipment tu producer punya. So bila producer punya, yang tu sangat masalah.
tanya producer tu, tolonglah ambil insurans. Shooting dalam saya rasa 15 hari punya baru berapa je, berapa ribu je, 1-2 ribu je. Sikit Dia punya insurans. Ada insurans yang dia boleh cover semua sekali. Ada. Saya pernah dengar. So maksudnya kena ada insurans. Sebab kalau jatuh barang apa semua sekarang, bateri jatuh lah, monitor jatuh apa semua sekarang, gaji nak kena potong. So isu tu kita tak nak dengar lah. Tahun lepas kita ada 2 laporan pasal isu equipment. Tahun ni ada lagi kan. So benda-benda macam ni saya salahkan tu lah. HOD kepada teknikal, tolong cek betul-betul. Kalau boleh dalam agreement tu ada, kami tidak bertanggungjawab atas kehilangan. Kalau tak ada, suruh dia tambah. Kami tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan ini apa semua. Ini mestilah diinsurankan apa semua. So kena ada term tu. Supaya kita meletakkan risiko kita kepada insurans tu. Kalau tidak, kita berisiko. So DPDP semua aware lah benda. Kalau tidak ada dalam kontrak, DPDP semua boleh cakap dengan production manager, ambil insurans ni. Kalau kita tahu projek kita 30 hari, 30 hari tu, ataupun lebih sikit 35 hari. Kalau tak, awak yang tanggung dengan kru-kru semua, memang tak mampu nak bayar habis. Betul cakap. Equipment sekarang pun mahal-mahal juga. Okey, selain daripada itu, kita sendiri ada skim lindungan diri sendiri. Kita ada Perkeso, dan juga yang terbaru kita dilantik sebagai ejen KWSP juga. Okey, kita nak suruh apa cerita? Siapa nak cerita dulu lah? Okey bang, Perkeso bang. Perkeso sebenarnya kita memang dah dilantik pada tahun lepas sebagai ejen Perkeso. Jadi saya ulang sekali, saya dah banyak kali cakap dah. Tak apa kan? So sebelum tu eloknya saya nasihatkan kepada produser-produser baik yang lama yang baru, jika mengambil atau melamar pekerja-pekerja ni, pastikan kalau boleh mereka semua tu ahli Profima. Okey. Jadi ada sebab dia, ahli Profima yang aktif. Okey, ada Perkeso dan KWSP ni sebenarnya caruman sukarela tapi kita galakkan itu. Betul. Jadi kalau producer boleh kalau rasanya nasihatkan dia orang lah KWSP. Tapi Perkeso tu wajib ambil lah, wajib dengan kalau boleh ahli Profima, kerana ada beberapa isu di mana mereka ni ada masalah dulu ada masalah, bila cek kat sini dia bukan ahli kita. Jadi pasal sekarang ni kalau dia bukan ahli aktif kita, kalau dia buat report kita tak layan dan sama juga dengan pekerja-pekerja belakang tabir yang bukan ahli Profima atau ahli Profima yang tidak aktif. Jika ada apa berlaku buat aduan, kita tidak layan, kita benar-benar keras. Pasal apa? Tak adil untuk orang-orang yang aktif, yang yang menyokong sepenuh jiwa Profima tak. So balik pada Perkeso, kerajaan telah memberi kita 80% daripada harga sepenuh tu. Kalau saya kalau kita kena bayar setahun 200 lebih lah. Jadi bila kerajaan kasih 80% potongan tu, kita cuma bayar RM46.60. Dan dia sebenarnya skim ini dia macam insurans juga. Dia macam insurans. Jadi dia ada berapa benda-benda yang di cover. Maknanya apa saja berlaku waktu bekerja. Itu. Jadi memang kami galakkan lah. Pasal apa, ada yang berlaku tengah syuting tergempak crane, tak ada insurans, tak ada insurans. Lepas tu producer tak ada insurans. Lepas tu tak ada sausu. Jadi kami tak ada Perkeso. Jadi kami nak bantu macam mana? Lepas tu kami tengok, alamak, keahlian pun tak aktif. Jadi kami bukan kejam sebenarnya, tapi kami terpaksa buat macam tu. Pasal sekarang ni bila Finas ni tidak dia panggil macam nak buat SPP tu tak kuasa kan setiap ahli menjadi ahli persatuan. Jadi masing-masing yang jiwa dia bukan jiwa sayang persatuan ni tak datang lah. Tapi bila benda tu dah berlaku, nak datang kat kita terpaksa tak layan lah. Itu dia. Jadi pentingnya Perkeso ni dicarum lah, saya nasihatkan. So kalau producer kalau rasa nak ambil itu, pastikan dia orang tu ahli Profima. Kalau ada masalah, senang je, telefon Profima akan bantu lah.
Dan kalau perlu datang sini pun tak apa, nak nasihat dari kami pun tak ada masalah, especially producer-producer yang baru. Ada yang berlaku dulu, bila dia ambil seperti Ali cakap tadi, dia ambil project manager, dia dah test project manager 2-3 projek, okey bila satu projek buat jadi huru-hara kan, atas sebab yang berlaku dalam production itu tak campur kan, tapi atas sebab awal-awal pasal kontrak tadi, pasal kontrak kan, sign kontrak tu last payment sekian. Jadi masing-masing pun masa tu mungkin nak kerja sign. Itu masalah dia. Bila dah habis terkejar kan, nak tunggu. Contoh dia menunggu, kalau final dulu pas DKD milestone 4, milestone 3 tahun. Sebenarnya pening tu, sebelum sign tu kena pastikan. Ada yang cakap selepas mendapat pengesahan dan stesen TV ni dia baru dapat last payment. Patut korang fight masa tu. Dapat bayaran baru bayar. Ada yang gitu, ada yang kata okey lulus saja dibayar pun ada kan. Jadi kau jangan pakai sign dia pasal kontrak tu kan. Bagus. Tak, pasal perkeso ni saya nak beritahu penerbit lah. Maksudnya penerbit yang bagus sebenarnya dia menjaga kebajikan pekerja-pekerja dia. Nak jumpa kru-kru filem atau yang buat drama ni, kalau tuan-tuan punya projek setahun tu sekali je pitching kan, maksudnya setahun sekali je akan jumpa kru-kru satu projek je, tak kira lah episod ke apa benda. Tapi waktu tu kalau penerbit buang untuk RM50 seorang, dia RM46.60 seorang untuk perkeso setahun, rasanya tak ada apa pun. Kalau 20 orang baru RM1,000 je. So ini daripada buat rap party di karaoke habis RM4-5,000, lebih baik RM1,000 belanja terus semua kru kita untuk perkeso satu tahun. So ini yang terbaik sebenarnya. Dan juga KWSP tu atas sukarela. Kalau tuan-tuan nak apa ni pun boleh, nak potong RM50 seorang pun boleh, Profima boleh uruskan segala-galanya. Tapi perkeso saya rasa tak ada kompromi, memang kena ambil lah supaya dia orang ni kerja dalam keadaan yang cukup selesa. Jadi apa-apa aku dah cover. So itu yang paling penting sebenarnya. So producer yang baik sebenarnya dia akan prihatin semua benda-benda ni lah. Bagi saya pun macam itulah juga. Cuma saya nak tambah sikit lagi, sebenarnya benefit dia banyak, terlampau banyak kan. Antara benefit-benefitnya ialah kalau ada permasalahan ke apa, kita ada, bukan kita, perkeso ada 52 cawangan kalau tak salah saya. Senang urusan di mana-mana anda berada. Tak susah pun kan. Tak perlu nak datang KL nak apa semua kalau jauh. Ada 52 cawangan. Dia di daerah-daerah pun dia banyak sebab dia government punya. Dan lagi benefit terlampau banyak. Antara sampai kalau dah sampai dah tak, macam-macam claim boleh buat. Dan kalau yang sampai dah tak boleh claim, macam contoh dah tak boleh bekerja, ada pencen ilat. Itu yang terakhir lah tu. Sampai pencen ilat. Ataupun ada lagi yang terakhir, iaitu khairat kematian pun ada. Itu memang dah akhir sangat lah tu kan. Okey, kita nak pergi next move. Nak tutup dah? Dah habis dah? Tak ada nak cerita apa dah? Okey lah. Okey. Macam Tuan Gali cakap tadi, kalau boleh producer baru ni, kalau boleh kontak ataupun berkenalan dengan Profima ni. Sebabnya kalau boleh, sebab kita sendiri pun dah berjumpa beberapa stesen TV untuk menyatakan kalau dulu ada syarat padu citra untuk kru tu berdaftar dengan Profima. Sekarang saya rasa kalau producer sendiri pun ambil inisiatif yang sama, pastikan kru dia berdaftar dengan Profima, kerana macam kita cerita tadi lah kan, ada perlindungan skim insurans, ada EPF sendiri, untuk itu pun untuk menjamin masa depan diorang juga. Kalau dulu susah nak beli apa-apa, kalau kita ada akaun KWSP tu pun, InsyaAllah even rumah di BKL tu pun dia berpohon kan, as long ada KWSP. Lalu-lalu kan. Betul. Kalau boleh kita pun alu-alukan producer nak datang sini, kita boleh sembang, banyak tempat kita boleh duduk, even dalam bilik meeting boleh duduk, kenal lebih rapat lagi untuk producer yang baru, producer yang lama of course dia dah kenal lah. Okey, so sebelum tutup ada apa pun nak cakap? Saya cuma nak beritahu kepada penerbit yang dapat job ATM nanti, buatlah betul-betul apa semua, dan juga raikan pekerja-pekerja filem anda, pekerja-pekerja terutamanya kru filem yang dah lama tak kerja ni. Kalau boleh suruh diorang semua jadi ahli Profima. Dengan jadi ahli Profima lah yang mengiktiraf diorang ni adalah pekerja filem ataupun TV. Maksudnya tak ada orang lagi yang boleh iktiraf. Maksudnya kad keahlian itu yang mengiktiraf kerjaya dia. Kalau dia kena tahan ke apa benda, dia boleh tunjuk.
aku bekerja sebagai cameraman di ini apa semua. So itu sangat penting sebenarnya keahlian di samping benefit lain apa semua. So saya rasa kalau segala-galanya bermula daripada penerbit ataupun majikan, kalau majikan boleh menjaga yang bawahnya dengan baik, insya-Allah industri kita juga akan lebih baik segala-galanya. So itu yang Prof Himah harapkanlah. Okay, Abang Hussein? Rasa tak ada lah. Saya rasa cukup lah tu. Cukup lah. Cuma kepada produser yang berjaya tu tanya lah nanti. Dan jangan lupa ambil pekerja yang betul-betul boleh bekerja, yang berkebolehan, itu dia. Alright. Okey, sampai sini dulu kita di eksklusif bersama Prof Himah. Hingga berjumpa lagi di lain episod.